Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, so hari ini kita akan lihat daripada sudut pandangan fundamental terhadap berita-berita yang terdapat di dalam pasaran yang mungkin anda boleh fokus untuk hari ini dan juga pada hari esok. Dan saya ingin menyentuh sedikit sebanyak tentang election di US juga pada ketika ini dan kita akan lihat siapakah yang mendahului ataupun fokus siapakah yang mendahului di masa yang terdekat nanti. So, kalau kita lihat sekarang ini, kejap saya akan share screen saya. Entire screen. Alright. So, okay. So, kalau kita lihat sekarang ini, kemungkinan besar apa yang kita boleh jangkakan adalah Trump mendahului daripada Kamala Harris lah. Okay. So, memang kalau kita lihat um, daripada sudut jangkaan pun kemungkinan besar mereka menjangkakan yang Trump akan menang berbanding daripada Kamala Harris. Okay. Tetapi di US ni dia punya election it's a bit confusing sikit. I don't know how to explain it, but uh, saya bagi gambaran daripada sudut yang senanglah untuk kita faham buat masa kini. Trump mendahului sebanyak 65% tak silap saya berbanding daripada Kamala Harris 30 lebih. Okay. Dan semalam beberapa hari yang lepas pun saya ada explain sebenarnya tentang perkara ini di mana um, kemungkinan besar sekiranya Trump menang, beliau akan beliau akan uh, menetapkan kadar faedahnya pada kadar yang tinggi dan seterusnya akan menyebabkan kadar faedah di US turun dalam skala yang lebih perlahan dan seterusnya akan menyebabkan US dollar mengukuh semula. Jadi itu pun kita dah nampak sekarang dah, kalau berdasarkan daripada sudut teknikal kita dah nampak dah apa yang bakal berlaku pada ketika ini. Jadi kita dah boleh jangkakan sebenarnya kemungkinan besar Trump akan menang di dalam pertandingan tersebut dan menjadi presiden semula. Dan saya pun merasakan lebih baiknya sekiranya Trump menang kerana mungkin beliau dapat resolve beberapa perkara lah, sebagai contohnya isu geopolitikal di Timur Tengah, isu di antara Ukraine dan juga Russia dan sebagainya. Okay, so benda-benda ini sebenarnya memainkan peranan yang penting. Kenapa saya cakap begitu? Kerana beberapa hari lepas pun saya dah explain Trump sebelum ini telah pun mengeluarkan tentera-tentera Amerika Syarikat daripada Iraq dan juga Afghanistan untuk de-escalate perkara itu jadi lebih besar di bahagian Timur Tengah. Okay. Alright. So jom kita tengok lagi apakah yang ada pada hari ini. Okay, so semalam kalau kita lihat S&P 500 telah pun jatuh sedikit dan ini adalah disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertama adalah disebabkan oleh kadar faedah bond jangka masa 10 tahun yang didagangkan positif. Kalau anda dapat lihat kat sini, kadar faedah bond jangka masa 10 tahun didagangkan dalam keadaan yang positif sebenarnya akan memberi impak negatif kepada pasaran indeks. Okay. So saya akan buat comparison S&P 500 dan juga bond yield. Okay. So kalau kita lihat kat sini, bond yield uh, bond yield traded to the upside. Okay. Alright, so bond yield traded to the upside to 4.2%. And then it will give a negative impact to indices. Okay. So this is normal apabila kadar faedah bond jangka masa 10 tahun ataupun kalau kita lihat tempoh jangka masa panjang ini telah pun melonjak ke paras 4.2% dan ianya memberi negative impact kepada indices dan juga pasaran equity. Walaupun pada beberapa hari yang lalu, walaupun buat masa kini
kalau kita lihat terdapatnya earning seasons di US dan seterusnya, syarikat-syarikat gergasi ini memberikan laporan pendapatan syarikat mereka dalam laporan pendapatan syarikat mereka dalam keadaan yang baik, tetapi ianya tidak memberi impak positif kepada pasaran equity. So apa yang berlaku sebenarnya? Yang pertama adalah disebabkan oleh kenaikan kadar faedah bond jangka masa 10 tahun ini, yang sedikit sebanyak akan memberi impak negatif kepada pasaran equity dan juga indeks. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan oleh geopolitical tension di Timur Tengah yang menyebabkan pelabur berasa gusar ataupun takut untuk berada di dalam pasaran berisiko tinggi, kerana apabila sesuatu yang terjadi di di dalam pasaran, terutamanya disebabkan oleh isu geopolitikal, pelabur akan cuba untuk mengeluarkan aset-aset mereka ataupun portfolio mereka dan beralih kepada aset yang tidak agresif, sebagai contohnya dalam pasaran bond. Okay, so that's why kalau saya lebih suka untuk melihat data berbanding daripada melihat technical secara nyata. Okay, so walaupun kita sebagai seorang trader, yes, kita akan lihat chart untuk melihat secara technical, tetapi saya lebih suka untuk kita kaitkan daripada sudut pasaran pada ketika ini, dan seterusnya kita akan buat intermarket analysis, fundamental dan juga technical. Okay, so kalau anda dapat lihat dekat dalam skrin ini, seperti mana yang saya tulis kat situ, bond yield traded to the upside, of course it will give a negative impact to indices. Dan ini adalah normal. Kerana apa? Kerana indeks, okay, yang terdapat dekat dalam indeks ini adalah purata saham ataupun saham-saham yang terdapat dekat dalam indeks ini sudah pasti akan terkesan disebabkan oleh penjualan yang berlaku, dan seterusnya pelabur memasuki ke dalam aset yang kurang berisiko, iaitu di dalam pasaran bond. Okay, dan disebabkan oleh itu terdapatnya pengukuhan di dalam pasaran bond, dan seterusnya it will give a negative impact to indices. So currently indices ataupun indeks didagangkan rendah, seperti mana yang saya expect pun dekat dalam live trading saya semalam, di mana saya mengambil posisi. Dan kalau kita lihat dekat time frame yang lebih kecil, iaitu bagi pasaran indeks, okay, S&P 500, it's already traded in a range bound. So basically this is a distribution phase. Kalau kita menggunakan konsep theory lah, this is going to be a distribution phase, and then it's already break out from this ranging movement, and then peaks and trough is getting lower and lower. So currently there's a technical rebound, short-term technical rebound, but I hope it will close below the previous trough, and then it will continue the trend to the downside, because currently dia sedang membuat swing low, swing high, and then swing low. Okay, so itu apa yang kita boleh jangkakan lah di masa yang terdekat nanti. So currently, kenapa adanya technical rebound? Sudah pastilah disebabkan oleh para sokongan daripada bullish Kumo Cloud dan juga Senko Span B. Okay, so that's why terdapatnya kenaikan sementara waktu di dalam pasaran indeks ini. Okay. Alright. Dan yang seterusnya, kalau kita lihat daripada sudut semasa sekarang, gold juga amat sensitif dengan kenaikan kadar faedah bond jangka masa 10 tahun. Gold adalah non-yielding asset, aset yang tidak memberikan sebarang bentuk pulangan daripada segi kadar faedah. Okay, so apa yang berlaku adalah apabila kadar faedah bond jangka masa 10 tahun meningkat tinggi, ianya akan memberi impak negatif ataupun kesan negatif kepada pasaran komoditi emas. Jadi disebabkan oleh itu, kalau kita lihat semalam terdapatnya kejatuhan di dalam pasaran komoditi emas, dan ini juga salah satu sebab di mana US dollar pun sedang meningkat, dan ramai orang mengatakan yang apabila US dollar meningkat, ianya akan memberi kesan negatif kepada komoditi emas. Tetapi kalau kita lihat beberapa hari yang lepas, komoditi emas it move in line together with other safe haven asset, for example gold. So it doesn't mean that when US bond yield 10 years move to the upside, it will give a negative impact to safe haven asset. It doesn't dan lagi satu, apabila US dollar mengukuh kuat pun dia tak affected,
Kenapa? Yang pertama, kedua-dua aset ini adalah safe haven. Okay, US dollar is safe haven, gold is a safe haven, so sometimes it can move in line together. It doesn't mean that bila US dollar meningkat tinggi, gold akan jatuh. Tak semestinya, kerana kedua-dua aset ini adalah safe haven. Dan lagi satu, weightage je yang membuatkan ianya berbeza, dan juga daripada segi uh, makroekonomi, sebagai contohnya pada tempoh hari dengan adanya penurunan kadar faedah, of course akan menyebabkan kejatuhan nilai mata wang US dollar untuk sementara waktu. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, US dollar telah pun rebound semula, dan tapi tidak memberi sebarang kesan kepada pasaran komoditi emas. So benda ini anda patut fahamlah kenapa ianya terjadi, dan kenapa kedua-dua aset ini boleh bergerak selari. Kerana kalau kita lihat trader-trader terutamanya di Asia, mereka kurang memahami tentang fundamental-fundamental ini, kerana mungkin mereka malas baca, mungkin juga mereka tidak faham apakah kaitan di antara pasaran-pasaran tersebut. Jadi disebabkan oleh itu, kita kena memahami tentang perkara-perkara ini dengan lebih mendalam lagi. Alright. Okay, so jom kita tengok lagi apakah yang berlaku dekat dalam pasaran. Okay, so kalau kita lihat USD, okay, so US dollar index. Right, so kalau kita lihat kat sini, macam mana kita nak tahu yang the trend is going up? Kalau kita lihat peaks and trough is getting higher and higher. So this is one of the example of bottom reversal pattern. So yang ini is this one. Okay, it is inverted head and shoulder. It's already break out from the neckline, so it is confirmed that the trend will trade to the upside. If we tarik this long-term trend line pun, it's already break out from this long-term trend line, so it is considered that the trend has changed from bearish has turned to bullish. And kalau kita lihat dekat bawah ni, there's a lot of time dia cuba untuk break out from this support area, but then dia tengah buat apa? Dia telah pun membuat trough yang lebih tinggi berbanding sebelumnya, so kita dah agak ada potensi yang dia melakukan kenaikan lanjutan. So ini adalah salah satu contoh. Ini ketiga-tiga ini adalah contoh di mana bottom reversal berlaku dan perubahan arah trend awal. Okay, perubahan awal arah trend bakal berlaku. So apabila US dollar mengukuh kuat, ianya akan memberi impak negatif kepada mata wang Euro USD. So that's why I suggest you to short Euro US dollar, because if we refer to DXY or US dollar index, Euro, the biggest component in DXY, which is 57%. So we can compare it apple to apple. So kalau kita lihat kat sini, apabila terdapatnya bottom reversal, Euro juga dalam keadaan top reversal pattern, ataupun dekat sini adanya double top dan sebagainya, dan ianya telah pun membuat satu kejatuhan lanjutan ke paras yang lebih rendah. So currently kalau kita dapat lihat trend ini masih lagi berlaku, dan pergerakan dia tidak selari. Okay, so inilah yang dinamakan sebagai intermarket analysis, di mana kita boleh lihat daripada satu instrumen kepada instrumen lain. So DXY ini adalah di mana kita ingin melihat pengukuhan 6 mata wang utama berbanding daripada mata wang US dollar. So dalam kes ini, kalau kita dapat lihat DXY didagangkan dalam keadaan positif, bermaksud US dollar dalam keadaan strengthen, dan 6 mata wang utama tadi dalam keadaan yang weaken. Okay, so that's why kalau kita refer kepada Euro US dollar ni, ianya didagangkan dalam keadaan konsolidasi ataupun dalam keadaan consolidation phase currently, and then dia berada dalam trending phase down. So it is in a bearish movement on daily time frame, and I do believe that it will be traded to the downside for a longer term period of time in case of Trump menang. Okay, sekiranya Trump menang, kemungkinan besar Euro akan mengalami kejatuhan lanjutan ke paras yang lebih rendah. Alright, so right, okay. Now lagi satu, jom kita tengok oil. So oil telah pun melonjak ke paras 3%. Okay, oil telah pun melonjak ke paras 3%. Kenapa ianya boleh melonjak? Yang pertama adalah disebabkan oleh geopolitical tension.
Okay, geopolitical tension. Alright. Now, dan lagi satu pelabur, walaupun semalam kalau kita lihat berita mengenai inventory minyak di Amerika Syarikat, uh, dilaporkan pada 5.5 juta barrel dihasilkan, tetapi apa yang berlaku ianya tidak memberi impak negatif kepada pasaran komoditi minyak. Okey, dan sekarang ini kalau kita dapat lihat paras harga masih lagi berada di bawah 21 EMA dan juga 34 hari EMA menggunakan Fibonacci sequence. But currently it is traded and supported by Gunfin Line, and kemungkinan besar akan retest paras satu um, paras 45 darjah ini di masa yang terdekat nanti. Okay, so currently it's rebound dekatkan support area, and saya jangkakan ianya akan cuba untuk menyentuh paras rintangan Gunfin Line 45 darjah di masa yang akan datang nanti. Okay, tak lama dah. Saya punya target, my first target is gonna be around 73 to 74 US dollar uh, per barrel. Okay. Now, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam CNN pada hari ini. Okay. Kita fokus kepada US lah. Alright. Tak ada banyak sangat. Semuanya cerita tentang politics, cerita tentang pilihan raya di Amerika Syarikat dan sebagainya. Oh ya, dan lagi satu tentang Thai. Yang ini serangan ke atas Turkish Aerospace Industry tadi pada belah pagi tadi. Okey, Thai, Turki. Okey. Alright, so kalau kita tengok di sini, apa yang berlaku? 5 kills in a Alright, so 5 kills in attack on Turkish aerospace firm. So ini adalah salah satu firma ataupun syarikat di Turki yang membuat aero defense. Alright, so aerospace punya defense. Alright, industri. So ada 5 orang meninggal dunia dan 22 yang lain telah pun cedera parah. Dan mereka mengatakan yang attack itu adalah daripada Kurdistan Workers ataupun parti PKK ataupun militan yang berada di belakang serangan tersebut. Okay, so mereka yang bertanggungjawab terhadap terhadap serangan di Turki pada ketika ini. Okay. Alright, so sebelum kita mengakhiri sesi kita, saya ingin sentuh sedikit tentang tentang promotion yang ada sekarang, iaitu tentang Porsche Cayenne ni. So anda berpeluang untuk memenangi Porsche Cayenne ini sekiranya anda deposit minimum $500. Betul tak, Sofia? Yes, $500. Okay. So anda boleh baca dengan lebih lanjut lah dia punya terma dan syarat, iaitu deposit $500, lepas tu dapat account dan juga get coupon, lepas tu dapatkan satu trading lot untuk activate kupon tersebut, dan sekiranya anda memenangi hadiah tersebut dan anda berpeluang, kalau tak menang hadiah Cayenne ni pun, anda berpeluang menang 100 lebih hadiah yang menarik, termasuklah barangan-barangan daripada Apple produk dan sebagainya. Okay, alright, so sampai di situ sahajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada hari-hari yang akan datang. Dan jangan lupa pada esok hari kita ada podcast pada belah malam. Dan itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian terima kasih dan selamat sejahtera. Bye-bye semua.